Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 7 akan membentangkan tajuk Kenan dan Kecacatan. Okey, dalam pembentangan ini dibahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, pengenalan, kedua, definisi, ketiga, isu-isu yang berbangkit, keempat, kaedah penyembuhan dan yang terakhir, kelima iaitu rumusan. Okay, saya Siti Nurjannah binti Muhammad Lafiti Amir I181026119 akan membentangkan pengenalan. Okay, masyarakat Melayu dia terkenal dengan kepelbagaian pantalaran dan peraturan tersendiri. Ia diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain tanpa mengambil kira kedudukan amalan ini berdasarkan perspektif agama Islam. Okey, pada dasarnya kepelbagaian pantang larang ini adalah untuk menjamin keharmonian masyarakat dan menjadi peraturan bagi mengelak sesuatu musibah berlaku. Okey. Nilai murni ini adalah satu yang baik, namun amalan pantang larang ini perlulah mendapat penelitian daripada pendekatan ataupun perspektif hukum agama Islam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidatul Amalia binti Muhammad Asri I1810265. Okey, saya akan membentang, grup kami akan membentangkan isu Kenan dan Kecacatan. Okey. Saya mengambil satu topik pengenalan. Slide yang kedua, isi yang keempat. Okey. Terlalu percaya dan terlampau taksub terhadap pantalan Kenan. Okey. Macam kita tahu, masyarakat Melayu memang berpegang teguh pada pantang larang. Yang lagi, wanita. Okey. Contoh pantang larang berkenaan, bila seorang wanita hamil, suami isteri ni tidak boleh melanggar pantang larang berkenaan. Contoh, suami isteri tu tidak boleh membunuh haiwan yang berbisa, contohnya ular. Bila mereka berlaku benda itu, boleh mengakibatkan bayi dan kandungan itu cacat bila lahir nanti. Mereka terlalu percaya hingga mengakibatkan bila bayi mereka lahir nanti akan cacat. Mereka takut dan mereka macam tu lah. Okey. Pantang larang yang kelima. Isi yang kelima. Okey, pantang larang yang masyarakat harus tahu pantang larang ini haruslah selari dengan ajaran Islam, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, lagi-lagi yang melibatkan Islam, ajaran agama Islam, masyarakat haruslah peka dalam membuat pilihan dan keputusan, jangan sampai tersilap jalan atau pilih jalan salah. Macam tu. Okey, jangan terlampau percayalah, jangan terlampau taksub, mengakibatkan stres. Bila benda tu berlaku, stres mengakibatkan kandungan gugur, macam tu. Okey, yang keenam, masyarakat Melayu menganggap apabila berlaku pelanggaran pantalan itu boleh mengakibatkan efek buruk kepada diri mereka. Macam mana nak cakap efek buruk pada diri mereka ni? Bila mereka tidak patuh dengan pantalan berkenaan, macam saya cakap tadi, contoh menyebabkan bayi mereka akan lahir cacat. Mereka terlampau takut dan percaya benda tu hingga menyebabkan bayi yang dilahirkan betul-betul cacat. Itu sebab kabar angin ada setengah benda itu berlaku, sebab mereka dah set dalam mindset mereka, bila aku lakukan benda tu akan efek pada bayi aku, macam tu. Lepas tu, masyarakat Melayu ni terlalu kuat percaya dengan berbagai visi cerita pada zaman-zaman dulu hingga ke generasi sekarang. Dan generasi sekarang ni masih ada mengamalkan pantang larang berkenaan. Okey. Untuk lebih detail dalam isu-isu yang berbangkit tentang Kenan dan Kecacatan ini, okey, kami akan menerangkan definisi,
kaedah penyembuhan bila berlakunya penyakit kenan ni. Lepas tu isu-isu berbangkit berkaitan isu kenan dan rumusan dia. Okey. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Syara binti Ismail. Nama matrik I18102633. Okey, saya akan bentang tajuk definisi kenan. Okey, definisi kenan ni kita tengok dalam masyarakat Melayu. Kalau masyarakat Melayu ni dia dikenali sebagai badi. Okey, dalam kamus Dewan pula, badi ni dia dihuraikan dalam dua pengertian. Okey, yang pertama iaitu kesan buruk yang dialami oleh seseorang seperti sakit demam dan sebagainya, sebab dia mendekati bangkai binatang ataupun orang mati terbunuh. Okey, itu badi yang pertama. Yang kedua, kelakuan luar biasa yang didapati pada masa dilahirkan, yang mana biasanya menyerupai sesuatu jenis binatang seperti kera, anjing, ular dan sebagainya. Okey, dalam ilmu perubatan pula, kenan ni dikenali sebagai sindrom ataupun penyakit ganjil. Sebagai contoh, macam bibir sumbing dan penyakit-penyakit lain lah. Ada nama saintifik dia. Okay, kalau macam kita tengok dalam masyarakat Melayu ni yang dikenali sebagai badi, kita boleh tengok contoh seperti kenan kucing, kenan ular, kenan katak. Kiranya orang dahulu dia panggil kenan ni adalah badi yang terkena pada seseorang lah. Okay, itu saja pada saya. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Saya akan membentangkan definisi kecacatan. Okey. Menurut Pustaka dan Bahasa, kecacatan adalah keadaan yang kurang sempurna serta menjejaskan sesuatu. Okey, menurut Individual Disabilities Education Act pula menyatakan bahawa kecacatan kepelbagaian adalah kecacatan yang wujud atau hadir pada seseorang individu itu secara seiring atau bersama. Okey, dekat sini kita dapat lihat apabila orang yang mengalami masalah pendengaran, dia akan seringkali akan dikaitkan dengan masalah untuk bercakap lah, iaitu bisu. Okey, jadi di sini apabila dia sukar untuk mendengar apa yang orang tuturkan, jadi dia juga akan mengalami masalah untuk dia bercakap lah. Okey, seterusnya kecacatan kognitif ni adalah jenis-jenis yang terdapat dalam kecacatan lah. So, kecacatan kognitif ni di mana keadaan semasa dilahirkan tanpa mengira sebabnya. Ia boleh mengakibatkan kecacatan yang mungkin fizikal, intelektual atau perkembangan. Ia juga disebabkan oleh gangguan genetik atau kromosom, pendedahan kepada ubat atau bahan kimia tertentu atau jangkitan tertentu semasa kehamilan. Okey, dekat sini kita dapat lihat apabila kecacatan kognitif ni berlaku semasa bayi. Kiranya faktor yang berlakunya kecacatan terhadap bayi ni disebabkan oleh faktor genetik, faktor ubat-ubatan yang diambil oleh ibu semasa mengandung. Okey, benda ni juga kita dapat lihat contohnya seperti sindrom Down. Okey, seterusnya contoh kecacatan. Okey, contoh kecacatan ni kita dapat lihat daripada segi pendengaran, penglihatan, fizikal dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazilah binti Muhammad, I18102610. Okay, seterusnya kita masuk kepada bahagian kaedah penyembuhan bagi penyakit kenan dan kecacatan. Okay, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut bagaimana cara yang boleh kita lakukan untuk merawat kenan dan kecacatan ini, kita perlu tahu bahawa kenan dia boleh dikategorikan sebagai perkara yang mensyirikkan Allah. Kenapa dia boleh menjadi perkara yang mensyirikkan Allah? Kerana kepercayaan terhadap kenan yang terlampau sehingga boleh menimbulkan keraguan dalam diri dan boleh membawa kepada syirik.
Jadi apabila berlaku ataupun apabila timbul keyakinan lain dalam hati terhadap kuasa lain selain Allah, maka ia dikira syirik. Seperti yang pernah berlaku dalam masyarakat kini, mereka berpendapat ataupun mereka percaya bahawa kecacatan yang dialami oleh bayi itu adalah disebabkan binatang. Sedangkan setiap kecacatan ataupun perkara yang berlaku itu adalah berdasarkan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi apabila timbul kepercayaan lain selain daripada Allah, maka ia dikira perkara yang menyekutukan Allah ataupun perkara yang mensyirikkan Allah. Okey, seperti yang kita tahu, syirik adalah salah satu dosa besar yang tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 116 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi dalam Al-Quran telah menerangkan bahawa syirik itu adalah satu dosa besar, dan sesiapa yang melakukan syirik terhadap Allah adalah tergolong di kalangan golongan yang sesat. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu percaya bahawa kecacatan yang dialami oleh bayi itu adalah berdasarkan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi kita tidak boleh terlalu percaya bahawa kecacatan yang berlaku itu adalah disebabkan kuasa-kuasa lain selain Allah. Dan kita sebagai umat Islam juga perlu meninggalkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kesyirikan ataupun perkara-perkara yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatina Najrah binti Zaharuddin. Okey, saya akan sambung slide kawan saya mengenai kaedah penyembuhan rawatan Islam. Okey, apa yang saya dapat daripada pencarian saya ialah untuk penyembuhan penyakit kenal ni, dia tak ada sesuatu yang spesifik yang boleh dilakukan. Dan saya ada cari iaitu dari segi seperti yang kita tahu, penyakit kenal ni merupakan penyakit yang berkaitan dengan makhluk halus. Dan apa yang boleh dilakukan dan surah ataupun ayat yang disarankan ialah selawat syifa, ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dan surah Al-Baqarah ayat 285. Okey, yang kedua ialah jika kita pergi ke pusat rawatan Islam, apa yang mereka buat ialah menggunakan rawatan kebatinan dan perubatan, iaitu mereka akan scan dan akan bagi gambar serta nama berkaitan dengan penyakit kenal tersebut lah. Alright, yang ketiga ialah mengungkapkan perkataan atau istilah yang baik bagi suami dan isteri. Maksud kat sini ini merupakan perkara yang perlu dilakukan oleh suami ataupun isteri semasa tempoh kehamilan isteri, iaitu bercakap mengenai perkara-perkara yang baik dan tidak mengeluarkan ataupun melontarkan kata-kata yang kesat lah, kerana dikhawatiri boleh membawa kesan kepada bayi tersebut atas perkataan ataupun tindakan mereka lah. Okay, yang keempat ialah berkaitan dengan berkenaan ular masuk ke rumah adalah perlu menghalaunya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Okay, seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu jika berkaitan dengan penyakit kenal ni, mereka kata jangan bunuh binatang di dalam rumah. Tapi ada hadis Nabi yang menyatakan bahawa bunuhlah ular berbisa dan yang pendek, sesungguhnya kedua-duanya dapat menghilangkan penglihatan mata dan menggugurkan kandungan. Daripada muttafaq alaih. Okay, selain itu ada juga sambungan hadis ni, iaitu Nabi bersabda, sesungguhnya rumah-rumah biasa ada ular yang masuk. Maka jika engkau melihat salah satu ular tersebut, maka berilah peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, dan jika ia pergi, maka itulah yang diharapkan, dan jika ia enggan, maka bunuhlah, sesungguhnya ia adalah syaitan kafir. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya kat sini
kita dibolehkan untuk membunuh ular tersebut sekiranya masuk di rumah apabila kita menghalaunya sebanyak 3 kali. Dan jika lebih dari 3 kali, maksud dia tak keluar lagi, so kita memang dibolehkan untuk membunuh ular tersebut. So itu saja yang saya ingin bentangkan. Saya akan pass kepada kawan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isu-isu yang berbangkit berkenaan dengan Kenan. Okey, Kenan ni kita boleh bagi kepada dua bahagian. Salah satunya ialah dalam kalangan masyarakat Melayu dan kedua dalam ilmu sains. Okey, dalam kalangan masyarakat Melayu ni kita boleh katakan sebenarnya Kenan ni terjadi akibat pantang larang yang dilanggar oleh ibu atau ayah sewaktu ibu tu mengandungkannya. Seperti yang kita ketahui, kalangan masyarakat Melayu ni terkenal dengan kepercayaan mereka yang tersendirilah, terutamanya tentang Kenan. Diorang menganggap kalau ada bayi yang dilahirkan tu ada macam perbezaan sedikit dengan bayi yang normal, so diorang anggap itu macam Kenan lah. Dia Kenan daripada something akibat perbuatan mak ayah mereka lah. Okey, macam yang tertera di dalam surat khabar Cosmo pada tahun 2010 ada menceritakan tentang satu isu di mana ada seorang budak ini dia terkena kenan ular. Katanya dia tidak boleh memakan tumbuh-tumbuhan yang menjalar seperti tembikar, dan apabila budak tu makan akan tumbuh sisik-sisik di badannya lah. Okey, bila ditanya kepada keluarganya, so ibunya pun menceritakanlah apa yang terjadi sebenarnya. Ibunya menceritakan bahawa sewaktu dia mengandungkan budak tersebut, dia ada melihat satu kejadian di mana anak-anak buahnya mengacah atau mengambil telur ular tu dan dia bermain dengan telur ular itu sehingga membuatkan nenek kepada budak tersebut melatah. Dia melihat kejadian itu, tetapi ada salah seorang cucunya mengambil telur tersebut dan menyimpan di dalam sebuah tin sehingga ular tersebut menetas. Mungkin ada yang mengatakan ular itu ingin membalas dendam, tetapi terkena kepada ibu yang mengandung tu lah, sebab ibu tu yang melihat kejadian tersebut. Di dalam akhbar tersebut juga menyatakan bahawa kanak-kanak tersebut telah meninggal dunia sewaktu umur 17 tahun, tetapi tidak dinyatakanlah kenapa kematiannya terjadi. Wallahualam. Okey, seterusnya kita sambung kepada bidang ilmu sains lah. Okey, di dalam ilmu sains pula Kenan ni dianggap sebagai salah satu penyakit genetik yang jarang ditemui dan dia sedikit ganjil lah. Sebagai contoh ada bibi sumbing, ada berkenaan dengan highly type ichthyosis dan sebagainya lah. Yang saya boleh terangkan tentang highly type ichthyosis ni di mana bayi yang dilahirkan tu dia ada mempunyai rekahan dekat tubuh badan, dekat kulit lah. Kulit-kulitnya seakan-akan macam kulit ular. Tetapi jangka hayat bayi ni tidak boleh bertahan dengan lama, sebab dengan setiap rekahan yang berlaku tu akan menyebabkan bakteri yang masuk dan akan mengganggulah sistem badan bayi tersebut. Macam kita tahu, sistem badan bayi ni tak terlalu kuat dan sangat lemah. Jadi perkara tersebut akan menyebabkan bayi tidak boleh bertahan dengan lama lah. Okay, yang itulah saya boleh terangkan sedikit tentang isu-isu berkenaan dengan Kenan. Okey, seterusnya adalah isu-isu berbangkit iaitu kecacatan. Okey, seperti yang kita sedia maklum kan, kecacatan ni ada dua, iaitu kecacatan yang berlaku disebabkan sesuatu dan kecacatan sejak lahir. Okey, kalau kecacatan yang berlaku disebabkan sesuatu tu, macam contoh kita dilahirkan normal macam orang lain, tapi kita menjadi cacat tu apabila kita berlaku aksiden ke ataupun berlaku kejadian-kejadian yang tak diingini yang menyebabkan kita kehilangan salah satu anggota tubuh badan kita ke dan lain-lain lah. Lepas tu kalau kecacatan sejak lahir ni adalah kalau menurut ilmu sains,
kecacatan ni berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kelainan kromosom dan faktor genetik lah yang kita semua sedia maklumkan. Okey, jenis cacat lahir yang paling umum dan biasa terjadi yang iaitu isu yang selalu berbangkit lah dalam negara kita ni melalui kecacatan sejak lahir ni, macam sindrom Down, penyakit sel sabit, spina bifida dan bibir sumbing. Okey, sindrom Down tu apa? Sindrom Down ni ataupun dikenali sebagai Down syndrome. Kenapa jadinya sindrom Down ni? Sebab faktor genetik lah selalunya kan. Dan lepas tu bayi ni menerima unsur genetik tambahan dan mempunyai kromosom tambahan dalam badan yang menjejaskan keseluruhan badan mereka. Selain tu mungkin disebabkan keturunan ataupun disebabkan oleh ibu yang hamil pada lewat usia. Tu boleh menyebabkan bayi tu sindrom Down. Okey, sindrom Down ni, kalau kita tahu bayi-bayi yang sindrom Down ni dia akan mempunyai masalah dari segi pembelajaran dan mempunyai ciri-ciri fizikal tertentu mengikut kepada individu tertentu lah. Macam kalau baby kita boleh tengok mungkin bentuk badan yang pendek dan gempal. Lepas tu telinga kecil, mata sepek. Mungkin akan kelihatan lembek, maksudnya dia tak aktif macam baby-baby yang lain. Okay, itu untuk Down syndrome. Manakala untuk penyakit sel sabit ataupun dikenali sebagai anemia sel sabit. Okay, penyakit sel sabit ni dia jarang berlaku, tapi pernah berlaku, dan isu ni dikatakan sebabnya kelainan genetik di mana bentuk sel darah merah mereka ni tak normal, seperti orang lain lah kan, sehingga menyebabkan pembuluh darah kekurangan darah. Dia akan terjadi perubahan pada sel-sel hemoglobin di dalam darah. Okey, kenapa dikatakan bentuk sel darah merah tu tak normal? Okey, kalau kita manusia yang biasa ni, bentuk sel darah merah kita adalah berbentuk bundar dan lentur dan mudahlah untuk bergerak dalam pembuluh darah kita ni. Tapi kalau untuk bayi ataupun mereka yang mengidap penyakit sel sabit ataupun dikenali sebagai anemia sel sabit ni, dia punya bentuk sel darah mereka tu berbentuk sabit dan sehingga dia mudah menempel lah pada pembuluh darah tu. Sebab tu dikatakan penyakit sel sabit. Okay, kita boleh tengok bayi yang mempunyai masalah penyakit sel sabit ni, dia akan mula menunjukkan gejala pada seawal usia 6 bulan. So waktu 6 bulan tu kita boleh tengok sama ada bayi tu boleh mempunyai penyakit ni ataupun tidak. So antara gejala umum yang akan terjadilah waktu bayi tu dah besar kan, antaranya adalah jantung cepat berdebar, lepas tu cepat mudah pitam, mudah pengsan, lepas tu cepat lelah, kira dia tak aktif lah. Lepas tu untuk spina bifida ni adalah penyakit tulang belakang terbelah ataupun dikenali sebagai kecacatan di tube neutral. Sebahagian ataupun keseluruhan tulang belakang tidak bercantum dengan sempurna dan menyebabkan saraf tunjang terdedah. Okay, sebab berlakunya spina bifida ni adalah di antara kombinasi itulah faktor genetik dan persekitaran juga. Okay, kita boleh tahu sama ada bayi ni mengidap penyakit spina bifida ni pada seawal usia 6 bulan dalam kandungan, lebih kurang macam tu. Lepas tu last sekali adalah bibir sumbing. Bibir sumbing ni
yang pernah kita lihat kan, bayi yang lahir tapi ada bibir sumbing ni adalah rekahan pada bibir atas lah. Ni disebabkan oleh kegagalan kedua-dua isi untuk bercantum semasa perkembangan janin pada usia 3 bulan dalam kandungan. Okay. Kenapa terjadinya bibir sumbing ni? Disebabkan oleh faktor genetik tu sendiri ataupun bakal keturunan daripada keluarga, sama ada keluarga ibu atau bapa kepada bayi tersebut. Sekian tu je daripada Anis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Latifah binti Basharuddin, nombor metrik I18102621, dan rakan saya, nama saya Nurul Anisa binti Mat Gani, I18102624. Okey, dekat sini kami nak buat rumusan lah tentang tajuk kami, iaitu kenan dan kecacatan. Okey, apa yang dapat dirumuskan, sebagai kita Muslim, kita tahu bahawa segala penyakit yang diturunkan tu semua daripada Allah. Jadi seperti yang dinyatakan oleh tajuk, iaitu kenan ni merupakan satu penyakit yang merupakan kepercayaan terhadap masyarakat dululah. Dan manakala cacat pula, dia boleh dikategorikan kepada dua, iaitu dikenali sebagai kecacatan kekal dan kecacatan yang disebabkan kemalangan lain. Contoh kecacatan kekal ni iaitu memang dari sejak lahir, dari azali lagi memang dilahirkan dengan cacat, seperti autism, tu dikira cacat. Okey, manakala kecacatan disebabkan kemalangan lain, contohnya mempunyai penyakit, contoh diabetes, menyebabkan penyakit diabetes, kencing manis, dia kena potong kaki dia. So dia merupakan golongan OKU lah. Tu yang dapat dirumuskan. Okey, saya serahkan kepada rakan saya pula. Okey, melalui penyakit yang telah diturunkan ataupun penyakit yang telah dihadapi oleh masyarakat, penyakit bukan penghalang kita daripada untuk melakukan sesuatu. Sebab penyakit ni ada ubat. Setiap penyakit ada ubat. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahawa Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dia juga menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini merupakan metod daripada para ahli sunnah wal jamaah dalam menjawab setiap pertanyaan tentang penyakit. Jadi kita tidak perlu bimbang bahawa setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ia dipercayai oleh masyarakat, namun setiap penyakit tersebut telah jelas bahawa ada penawarnya. Penyakit yang dalam urusan badan manusia saja Allah turunkan ubat. Ini kan pula penyakit yang disebabkan oleh keimanan, dan ia juga tak mungkin Allah akan meluputkan bagi manusia untuk mendapatkan penawar tersebut. Okey, dekat situ kita dapat lihat sikit sebanyak tentang rumusan tentang penyakit. Tak kisahlah penyakit apa-apa pun, tetapi di bawah tajuk kami ni ialah tentang penyakit kenan dan kecacatan lah. Jadi dalam bab ni bukanlah penyakit ni bukanlah satu penghalang lah untuk kita daripada tak boleh nak melakukan sebarang pekerjaan, sebab sekarang pun kita dapat lihat ramai je orang yang OKU dapat melakukan pekerjaan. Okey, ni dapatlah kita nyatakan bahawa Allah ada menyebut seperti mana kawan saya cakap tadi, tentang setiap penyakit ada ubat dia, melainkan mati je. Okey, tu sajalah daripada kami, kumpulan kami, iaitu kenan dan kecacatan. Sekian, Okay. terima kasih. Assalamualaikum.